itu aktiviti motor halus Motor halus ni ialah aktiviti yang melibatkan otot-otot kecil seperti jari dengan penglihatan. Jadi hari ini kami akan melakukan aktiviti motor halus iaitu mengasingkan warna. Terdapat 3 warna yang kita akan buat. Yang pertama, biru, merah Dan hijau. Okey. Terdapat 3 cardboard yang telah kami lukis bentuk di atasnya dan warna ini akan dilekatkan di atas cardboard yang telah kami lukis. Ya, betul. Okey. Jadi cara-caranya ialah ni adalah salah satu bentuk kereta yang berwarna biru dan yang Nisa pegang ini adalah burung yang berwarna biru. Jadi kami akan lekatkan mengikut bentuk. Dan mengikut yang seterusnya. Jadi itulah contohnya aktiviti kita pada hari ini. Nisa, awak dah sedia? Dah. Okey, jom kita buat aktiviti mengasingkan Warna. Jom. Alia, cardboard ni nak letak warna apa? Cardboard ni kita letak warna merah. Dan merah. satu lagi kita buat warna hijau. Okey. Yang pertama, burung, naga, apple, dan yang terakhir strawberry. Yeay, satu dah siap, iaitu warna Merah. merah. Yang kedua, Kula. katak. Alia, ni ke? Bukanlah Nisa, betul ke ni? Tak kan? Yang mana Yang ni Ya, betul. Yang ini. Dan yang Okay, terakhir, last one. Aja. Okey, terus kitanya dah siap aktiviti Motor halus. Prinsip penjagaan yang responsif. Yang pertama, tunjuk contoh yang positif. Ketika orang dewasa berinteraksi dengan cara yang baik tanpa menangking kanak-kanak tersebut, ini akan menunjukkan contoh yang positif kepada kanak-kanak. Contohnya, orang dewasa memberitahu bentuk dan warna untuk ditampal di tempat yang betul dalam aktiviti ini. Kanak-kanak akan yakin untuk menyusun, mengikut bentuk dan warna tanpa dimarahi oleh orang dewasa kerana emosi mereka tidak terganggu. Ini membantu emosi mereka berasa seronok dan tidak terbeban ketika sedang melakukan aktiviti menampal ini. Aktiviti ini merangsang otot kecil mereka seperti tangan, jari dan mata. Contohnya, tangan digerakkan untuk mencapai kertas yang telah dibentuk. Jari pula digunakan untuk memegang kertas dan menampal, dan mata pula untuk melihat dan mengenal pasti warna yang sama dan bentuk yang sesuai untuk ditampal. Seterusnya, senyuman juga adalah contoh yang positif buat kanak-kanak kerana mereka ini memerhati tingkah laku dan sikap orang dewasa. Ini akan membuatkan mereka suka tersenyum dan menyayangi diri mereka. Contohnya, ketika kanak-kanak sedang melakukan aktiviti ini bersama rakan-rakan, kanak-kanak ini akan menunjukkan contoh-contoh yang baik seperti senyum dan mengeluarkan kata-kata yang baik kerana dia mengikut contoh dari orang dewasa yang menjaganya. Melihat perkara-perkara yang positif akan membantu mereka menjadi kanak-kanak yang baik dari segi tingkah laku, cara mereka berfikir dan cara mereka bercakap. Jika tingkah laku yang negatif, kanak-kanak akan terikut dan ini perkara yang kita perlu elakkan. Kanak-kanak melakukan sesuatu dengan melihat orang di persekitarannya, jadi orang dewasa perlu menunjukkan contoh yang positif supaya mereka tidak melihat tingkah laku yang negatif dan mereka tidak menjadi agresif. Oleh itu, contoh yang positif dalam penjagaan kanak-kanak sangat perlu diberi perhatian kerana ini sangat membantu perkembangan kanak-kanak.
Yang kedua, beri peluang kanak-kanak membuat eksplorasi. Aktiviti ini membantu kanak-kanak untuk belajar memegang, menampal dan mengenal pasti bentuk dan warna. Untuk permulaan, mungkin boleh letak satu warna dan dua bentuk supaya mereka belajar menyelesaikan masalah tanpa tekanan. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak diberi peluang untuk menyelesaikan tampalan tersebut. Kanak-kanak akan berfikir di mana bentuk yang tepat dan warna yang perlu mereka letak. Ini membantu perkembangan mereka untuk melihat warna seperti biru, hijau dan merah. Selain itu, mereka melihat bentuk kereta, burung, naga dan sebagainya. Ini akan membantu juga otak kecil mereka seperti tangan, jari dan lebih-lebih lagi mata. Dengan cara kanak-kanak eksplorasi aktiviti ini, kanak-kanak akan belajar banyak benda yang menggerakkan otak kecilnya. Ini membantu fizikal mereka untuk berkembang dan intelektual mereka juga turut berkembang kerana kanak-kanak berfikir warna apa itu, bentuk yang manakah yang sesuai untuk ditampal. Akhirnya, orang dewasa yang bijak dan menyayangi kanak-kanak akan membantu dan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk eksplorasi benda yang baru yang merangsang minda mereka. Kita masuk kepada prinsip persekitaran yang responsif untuk aktiviti menampal ini. Yang pertama, pelibatan akademik. Persekitaran yang harmoni akan membantu kanak-kanak gembira untuk melibatkan diri dalam akademik. Aktiviti ini menunjukkan persekitaran atau suasana yang damai, angin luar yang segar untuk mereka hirup. Selain itu, membantu mereka untuk bebas membuat aktiviti yang mereka gemari dan mereka minat. Aktiviti menampal ini adalah salah satu cara untuk kita melihat kanak-kanak ini suka melihat perkara warna-warni dan mengenal bentuk. Selain itu, untuk menarik minat mereka agar emosi mereka berasa seronok dan mereka tidak bosan untuk membuat aktiviti ini. Contohnya, kita boleh meletakkan gambar kartun yang comel macam aktiviti tersebut kerana kanak-kanak sangat tertarik dengan perkara-perkara yang fantasi. Ini membantu kanak-kanak dapat mengetahui apa yang mereka minat dan sebagai orang dewasa kita boleh melihat kemampuan mereka di paras mana. Di lain hari, orang dewasa boleh cuba aktiviti yang lebih mudah untuk mereka perlahan-lahan menggunakan otot kecil mereka. Dan seandainya kemampuan mereka di paras yang baik, kita boleh cuba aktiviti yang lebih mencabar untuk mengembangkan otak-otak kecil mereka seperti tangan, jari dan mata. Contohnya, kita boleh tambah warna lain, bentuk lain dan meminta untuk mereka menyusun. Sebagai orang dewasa, kita perlu menyokong mereka dengan memberi aktiviti yang sesuai dengan umur mereka agar perkembangan mereka dapat menjadi baik. Peringatan untuk orang dewasa, jangan terlalu memaksa mereka kerana mereka mempunyai had mereka tersendiri. Mengajar mereka dengan perlahan-lahan dan ikut rentak mereka. Akhirnya, penjagaan yang melibatkan akademik contohnya seperti aktiviti menampal dan mengenal warna dan bentuk ini sangat baik dari orang dewasa untuk menyokong pertumbuhan perkembangan pembelajaran holistik kanak-kanak. Yang kedua, komuniti yang positif. Orang sekeliling, bukan sahaja ibu bapa, perlu memberi aura dan sikap yang positif untuk kanak-kanak. Cara komuniti menyokong aktiviti dengan memberi pendedahan dalam aktiviti, contohnya aktiviti menampal ini. Kanak-kanak dapat belajar sesuatu baharu untuk merangsang mereka berfikir lebih kreatif. Dengan sokongan komuniti, kanak-kanak dapat membuat perkara dengan tidak teragak-agak. Komuniti yang mempunyai sikap tanggungjawab kepada kanak-kanak akan melayan kanak-kanak dengan baik dan melayan setiap kerana mereka ketika mereka sedang belajar untuk mengenakan otak-otak kecil mereka. Komuniti yang harmoni, yang bersatu hati menjadikan kanak-kanak ini satu anugerah yang perlu dijaga dengan baik dan membantu kanak-kanak ini membesar dengan secara sihat, fizikal dan mentalnya. Nampak mudah menggunakan tangan, jari dan mata, tetapi seandainya orang dewasa komuniti mengabaikan perkara ini, boleh jadi kanak-kanak ini tidak boleh menulis, mewarna dan memegang sesuatu dengan baik. Contohnya, jika kanak-kanak tidak dapat memegang kertas bentuk yang telah disiapkan di dalam aktiviti ini dengan baik, kanak-kanak akan merenyokkan dan merosakkan barang yang mereka pegang. Hal ini akan menjadikan gangguan kepada emosi kanak-kanak kerana mereka tidak dapat lakukan seperti kanak-kanak lain lakukan.
Selain itu, jika komuniti menunjukkan teladan yang tidak baik, contohnya muka yang bengis, marah, kanak-kanak memerhati dan kanak-kanak tidak berminat untuk membuat aktiviti tersebut bersama-sama. Oleh sebab itulah komuniti perlu mengambil tahu dan menitik beratkan tentang penjagaan kanak-kanak, dan komuniti perlu positif dalam perkara yang melibatkan kanak-kanak. Melibatkan diri dalam aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak juga merangsang kanak-kanak untuk lebih bersemangat membuat sesuatu perkara dan belajar sesuatu yang baru kerana ada orang di samping mereka. Yang ketiga, kesedaran perkembangan. Kanak-kanak yang normal mempunyai langkah-langkah mereka berkembang dari perkara yang mudah sehingga dapat menyelesaikan perkara yang mencabar. Sebagai orang dewasa perlu memahami perkembangan individu kanak-kanak. Sebagai contoh, aktiviti ini menunjukkan kanak-kanak itu masih perlu mengenal bentuk. Jadi, kita boleh menggunakan bentuk yang lebih mudah seperti bulat dan segitiga. Dari bentuk yang mudah ini, setelah kanak-kanak telah mahir, kita boleh menambah bentuk yang lebih mencabar seperti bentuk buah-buahan, kenderaan dan benda-benda yang ada di sekeliling kita, supaya mereka dapat mengenal dan belajar melalui alam sekitar. Mereka akan belajar menyebut, melihat dan menggerakkan tangan mereka secara tidak langsung. Kesedaran perkembangan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak sangat perlu ditekankan. Orang dewasa perlu belajar dan mendalami tentang perkembangan kanak-kanak supaya kanak-kanak itu rasa dihargai dan mendapat perhatian secukupnya. Ini membantu perkembangan emosi kanak-kanak menjadi stabil dan sihat. Selain itu, perkembangan fizikal kanak-kanak juga terjamin kerana mereka dapat lakukan seperti menggenggam, memegang, melihat kertas yang berwarna-warni itu. Akhirnya, perkembangan kanak-kanak berjalan seiring dari segi perkembangan fizikal, emosi, intelektual dan sebagainya. Kerana orang dewasa mengambil tingkah laku yang baik untuk belajar tentang kesedaran perkembangan kanak-kanak. Jom hari ni cikgu nak buat aktiviti menari. Nak tak? Okey, jom! Jom! Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark do 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 do, Daddy shark. Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark do 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 do, Grandma shark. Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark do 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 do, Grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Run away do 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 do, run away do 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 do, run away do 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 do, run away. Safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last do 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 do, safe at last. It's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end do 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 do, it's the end. Penjagaan responsif yang pertama ialah menyebut nama kanak-kanak. Sebelum memulakan aktiviti, orang dewasa perlulah mengambil hati kanak-kanak dengan cara memanggil nama mereka dengan lemah lembut dan bernada yang gembira serta bersemangat. Hal ini kerana dengan memanggil nama mereka dengan nada yang bersemangat, mereka akan merasa lebih teruja untuk melakukan aktiviti tersebut. Sebagai contoh, semasa melakukan aktiviti seperti aktiviti menari di dalam video yang ditayangkan, selitkan sedikit pujian serta panggilan manja terhadap kanak-kanak.
Ia akan merangsang kestabilan emosi sekaligus pergerakan fizikal mereka. Kanak-kanak sukakan perhatian dan sudah menjadi lumrah manusia di mana pergerakan fizikal atau motor kasar akan lebih terangsang apabila emosi kita stabil. Oleh yang demikian, pastikan anda sentiasa memanggil nama mereka supaya motor kasar dapat dirangsang dengan baik. Tarian Baby Shark ini amat disukai oleh ramai kanak-kanak dan apabila kita selitkan sesuatu yang membuatkan mereka hargai diri mereka seperti menyebut nama mereka, mereka akan merasa seronok dan ingin melakukan aktiviti ini berulang kali. Otak yang cerdas akan membantu otak menjadi cergas, juga ini membantu kanak-kanak untuk berkembang dengan baik dan menunjukkan penjagaan kanak-kanak yang sangat baik dari orang dewasa. Yang kedua ialah memberi kanak-kanak peluang membuat eksplorasi. Kanak-kanak suka menjelajah dan suka mencuba perkara yang baru. Sebagai orang dewasa, kita perlu memberi peluang untuk mereka belajar membuat perkara yang mungkin mereka tidak pernah lakukan. Contohnya, aktiviti menari ini tak semua orang buat di rumah kan. Jadi, kita perlu memberi kanak-kanak ruang untuk bebaskan diri dengan menari sambil berseronok. Kanak-kanak yang jarang eksplorasi yang benda yang dia tidak tahu, dan ini akan membantukan perkembangan dan kanak-kanak itu akan menjadi lemah dan tidak ingin membuat apa-apa. Orang dewasa juga digalakkan untuk mengeluarkan peluh dan menggunakan otot-otot besar agar lebih sihat. Sama juga seperti kanak-kanak, mereka perlu meneroka benda yang tidak biasa lakukan seperti menari. Jadi, dia akan rasa seronok. Belajar seimbangkan badan dan ingin menari lagi. Kanak-kanak akan dapat badan yang sihat dan otot-otot yang besar juga akan baik dan berkembang dengan baik. Jangan sesekali mengungkung kanak-kanak ini, tidak memberi mereka eksplorasi. Ini menjadikan kanak-kanak itu terbatas dalam mengeluarkan bakat mereka. Persekitaran responsif, pelibatan akademik. Berdasarkan aktiviti, kita dapat melihat bahawa kanak-kanak dibekalkan dengan suasana persekitaran yang kondusif, aktif dan mencabar. Contohnya, pergerakan tarian melibatkan proses perkembangan kanak-kanak dari segi fizikal maupun mental. Ini dapat meningkatkan keseimbangan badan dan kekuatan otot. Guru-guru perlu sentiasa peka terhadap minat dan kebolehan kanak-kanak. Dengan pengetahuan ini, guru perlu menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar serta mengelakkan kanak-kanak berasa jemu ataupun bosan. Kanak-kanak dengan seharusnya tidak diajar hanya menggunakan buku semata-mata, malah pembelajaran holistik perlu diterapkan bagi menyokong dan merangsang pertumbuhan kanak-kanak. Yang kedua, komuniti yang positif. Kanak-kanak berada di peringkat umur yang sentiasa ingin mempelajari benda baru, maka orang dewasa memainkan peranan penting dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak. Dalam aktiviti pembelajaran kanak-kanak, menari dengan ceria dan mengikuti segala pergerakan yang ditunjukkan oleh orang dewasa. Sebagai seorang dewasa, kita perlu menanamkan sikap tanggungjawab, prihatin dan saling menghormati hak kanak-kanak. Kanak-kanak harus diajar ilmu pengetahuan yang baru kerana ia dapat meningkatkan kecerdasan minda kanak-kanak. Komuniti yang harmoni dan positif akan membantu perkembangan emosi kanak-kanak menjadi lebih stabil dan tidak murung. Malah, mereka tidak merasa tekanan ketika sedang menari Baby Shark ini. Seterusnya, komuniti juga boleh mempelbagaikan tarian lain seperti tarian ilmiah yang membantu mereka belajar bergerak. Contohnya berpusing, berjalan dan melompat.
Contohnya, Didi and Friends mempunyai pelbagai lagu dan menunjukkan perkara yang positif boleh diikut oleh kanak-kanak, dan komuniti juga harus membantu kanak-kanak. Contohnya, orang dewasa membukakan video itu di TV serta menemani mereka. Jika tidak, salah menjadi komuniti positif kerana setiap komuniti memberi impak kepada perkembangan kanak-kanak. Kanak-kanak akan berasa selamat dan selesa apabila berada di dalam persekitaran komuniti yang baik. Persekitaran komuniti yang baik perlu disediakan kerana ia mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak di peringkat awal. Yang ketiga, kesedaran perkembangan. Setiap kanak-kanak mempunyai proses perkembangan yang tersendiri. Orang dewasa seharusnya memahami setiap kanak-kanak dan tidak merendahkan kebolehan kanak-kanak yang lain. Melalui aktiviti, dua orang dewasa dapat membuat pemerhatian bahawa kanak-kanak lebih gemar dengan konsep bermain sambil belajar. Ini kerana persekitaran pembelajaran yang sesuai dapat menarik minat dan semangat untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Orang dewasa perlu mengambil tahu pentingnya kesedaran perkembangan ini kerana orang dewasa yang akan menjadi role model kepada kanak-kanak, seperti membuat aktiviti untuk kanak-kanak, contohnya tarian yang menarik seperti Baby Shark. Kanak-kanak akan tertarik dan membantu perkembangan fizikal dan emosi mereka. Potensi perkembangan setiap kanak-kanak adalah berbeza, maka orang dewasa perlu menitik beratkan mengenai perkara ini agar tiada kanak-kanak yang tercicir dalam proses pembelajaran. Dek, sini. Tadi nak dulu. Ambil lah. Jom ikut sini. Ambil lah, dek. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada prinsip penjagaan responsif. Yang pertama ialah berkomunikasi dengan mereka. Dalam aktiviti ini menunjukkan orang dewasa sedang berkomunikasi dengan kanak-kanak tentang keselamatan jalan raya kerana kanak-kanak ini menunjukkan contoh yang positif seperti memegang tangan dan tidak berlari ketika melintas jalan. Hal ini membuatkan kanak-kanak dapat berkembang dan membesar dengan tingkah laku yang baik ketika sedang melintas jalan. Cara berkomunikasi antara orang dewasa dan kanak-kanak ini membantu mereka mengenal pasti orang yang perlu mereka jauhi agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini seperti kes penculikan. Kanak-kanak juga akan berhati-hati dan dapat menjaga diri sendiri ketika berada di luar rumah. Aktiviti ini menunjukkan bahawa kanak-kanak telah diajar oleh orang dewasa supaya menjauhkan diri daripada orang yang tidak dikenali. Jika kita berkomunikasi dengan kanak-kanak, mereka juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baharu. Sebagai orang dewasa, kita perlu sentiasa berkomunikasi dengan kanak-kanak ini. Sebagai contohnya, menerangkan tujuan sesuatu aktiviti atau perkara itu dilakukan. Kita juga perlulah mengajar mereka cara melintas jalan dengan betul dan kesan jika mereka tidak melintas jalan dengan betul. Untuk keselamatan kanak-kanak di luar rumah pula, kita sebagai orang dewasa perlu memberitahu dan menerangkan bagaimana cara mereka berhadapan dengan orang yang tidak dikenali dan apa yang perlu mereka lakukan. Sebagai contohnya, ajar mereka untuk tidak berbual dan tidak mengambil barang daripada orang yang tidak dikenali tersebut. Prinsip yang kedua ialah tunjuk contoh yang positif. Orang dewasa perlu menunjukkan contoh yang positif seperti tidak bermain telefon bimbit ketika melintas jalan dan sentiasa berwaspada supaya kanak-kanak ini dapat mengikut contoh yang baik daripada orang dewasa. Daripada perlakuan kita telah memberikan impak kepada kanak-kanak, antaranya kesan yang baik dan buruk daripada orang dewasa.
Kanak-kanak ini memerhati setiap tingkah laku orang dewasa. Oleh itu, kita perlulah menunjuk contoh yang positif dengan mengajar mereka cara melintas jalan dengan betul dan bagaimana cara untuk menangani orang yang tidak dikenali. Kita perlu mengajar mereka dengan penuh bersemangat dan kesabaran supaya mereka dapat memperolehi apa yang kita ajari. Mereka juga boleh menjadikan kita sebagai contoh atau tauladan untuk mereka ikuti. Kesannya, keselamatan kanak-kanak ini akan terjamin dengan wujudnya sikap positif yang telah ditunjukkan oleh orang dewasa. Seterusnya, kita akan beralih kepada prinsip persekitaran pembelajaran yang responsif. Pertama ialah komuniti yang positif. Komuniti yang baik akan membantu kanak-kanak dalam melintas jalan dan memerhati mereka ketika mereka berada di luar rumah. Kanak-kanak perlu berada dalam lingkungan komuniti yang positif agar dapat menjadikan mereka lebih selamat. Jika mereka selamat disebabkan komuniti yang positif, ianya dapat membantu mereka membesar dengan baik tanpa ada trauma. Tanpa disedari juga, komuniti yang positif dapat membantu kanak-kanak mempunyai tingkah laku yang baik dan tidak agresif. Komuniti yang positif merupakan penyokong untuk kanak-kanak belajar, seperti belajar tentang keselamatan jalan raya dan keselamatan ketika berada di luar rumah. Sebagai orang dewasa, kita perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab kepada kanak-kanak ini kerana sekarang sudah banyak kes yang melibatkan kemalangan kanak-kanak di jalan raya dan kes penculikan kanak-kanak disebabkan sikap tanggungjawab yang tiada dalam diri masyarakat ataupun orang yang bertanggungjawab kepada kanak-kanak ini. Justru itu, kanak-kanak dapat belajar sesuatu dalam keadaan selesa kerana dikelilingi oleh orang yang bertanggungjawab dan orang yang positif dalam membantu kanak-kanak ini belajar sesuatu perkara seperti keselamatan kanak-kanak ini. Prinsip yang kedua ialah pengurusan efektif. Orang dewasa yang bertanggungjawab kepada kanak-kanak ini perlu mewujudkan persekitaran yang tenang, teratur dan terancang untuk kanak-kanak ini belajar. Hal ini bagi memastikan kanak-kanak ini dapat belajar dengan keadaan baik dan selesa. Sebagai contoh, orang dewasa mewujudkan persekitaran pembelajaran tentang keselamatan kanak-kanak di jalan raya dengan menggunakan lokasi sebenar seperti di jalan raya dan di laluan pejalan kaki yang betul. Jika aktiviti pembelajaran mereka ini tidak dirancang dengan baik, mereka tidak akan fokus kerana emosi mereka akan terganggu serta apa yang mereka pelajari tidak dapat mereka praktikkan dalam kehidupan yang sebenar. Di dalam aktiviti keselamatan kanak-kanak di jalan raya dan di luar rumah ini menunjukkan bahawa kami sebagai orang dewasa telah merancang dengan baik dengan menggunakan lokasi yang sebenar untuk kanak-kanak ini lebih fokus dan memahami aktiviti yang dilakukan. Prinsip yang ketiga ialah kesedaran perkembangan. Orang dewasa perlulah sedar akan perkembangan kanak-kanak dengan memahami kebolehan mereka dalam melakukan sesuatu perkara dan aktiviti. Sebagai contoh, kami telah mengkaji bahawa aktiviti keselamatan kanak-kanak di jalan raya dan keselamatan kanak-kanak di luar rumah merupakan aktiviti yang sesuai untuk mereka pelajari. Apabila aktiviti ini sesuai, maka mereka akan memahami dengan lebih baik. Sebagai contoh, mereka dapat berkembang dengan memahami bahawa apabila hendak melintas jalan raya, mereka perlu menolehkan pandangan untuk memastikan keadaan sekeliling selamat atau tidak untuk melintas. Selain itu, mereka juga akan sedar apabila berjumpa dengan orang yang tidak dikenali, mereka tidak boleh berbual dengan sesuka hati atau mengambil barang daripada orang tersebut. Jika kita sebagai orang dewasa tidak menyedari tentang perkembangan kanak-kanak ini, maka perkembangan kanak-kanak ini akan terganggu. Kesannya, kanak-kanak ini tidak akan memahami tentang aktiviti yang mereka pelajari dan keselamatan kanak-kanak ini akan terancam.
Oleh sebab itulah, orang dewasa perlu belajar dan mengambil tahu tentang perkembangan kanak-kanak supaya tingkah laku dan setiap aspek perkembangan daripada kanak-kanak itu berkembang dengan baik. Mengambil tahu tentang perkembangan kanak-kanak juga menjadikan kanak-kanak rasa lebih dihargai kerana orang dewasa cuba memahami dan menjaga mereka sepenuh hati. Seterusnya, mengajar kanak-kanak tentang keselamatan amatlah digalakkan sebagai satu cara untuk perkembangan kanak-kanak dalam keadaan baik kerana aktiviti keselamatan ini mengajar kanak-kanak dari segi sosial supaya tidak bergaul dengan orang yang tidak dikenali dan tahu itu sangat berbahaya. Dari segi intelektual juga, kanak-kanak dapat berfikir dengan baik ketika ingin melintas jalan dan tidak bermain-main di tepi jalan kerana mereka tahu kesan buruk yang akan menimpa mereka. Akhirnya, kesedaran perkembangan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak ini sangat membantu dan mendorong kanak-kanak untuk menjadi orang yang lebih baik yang mempunyai ilmu seperti ilmu keselamatan di jalan raya dan ilmu ketika berada di luar rumah walaupun masih kecil. Tanpa kanak-kanak sedar, perkembangan mereka seperti perkembangan emosi, fizikal, intelektual, sosial dan aspek yang lain berkembang seiring dan membesar dengan sihat dari segi fizikal dan mental.